Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Waalaikumsalam Sri Lastari. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala'. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala'. Rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala'. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, keamankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Kau sejahterakan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau lepaskan kami, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Jadi pertamanya Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani kita dipertemukan, yang mudah-mudahan tuan-tuan kesinambungan dan sambungan daripada 8 anugerah yang bakal dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam dirinya kita, bermula daripada sifat atau perangai yang kita ada ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bukan sahaja mendapat anugerah demi anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mudah-mudahan dengan anugerah itu Allah Ta'ala menguatkan kepada kita lagi keimanan. Sebab manusia ni, perangai manusia ni, kepercayaan tu makin bertambah. Bila mana dia makin rapat, dia makin kenal, dia makin cinta. Maka begitu juga bila mana apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita begitu banyak, Tuhan bagi, Tuhan bagi, Tuhan bagi. Sebagaimana contoh anugerah yang kita nak bicarakan. Yang saya ulang balik tuan-tuan, kita tak berhajat kepada anugerah. Sebab anugerah tu namanya hadiah daripada Allah. Tetapi yang kita nak minta, ya Allah kau pelihara kami 8 perkara cukup. Kau pelihara kami 8 perkara. Sebab kami yakin, mudah-mudahan dengan 8 perkara yang kami jaga, yang kami pelihara dan kau bantu kami ya Allah, maka secara automatik dikaruniakan kepada kami anugerah demi anugerah. Yang mudah-mudahan tulis di ruangan komen. Tulis. Benda yang saya suruh tulis tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang boleh menulis. Dan yang tak boleh tulis nak buat macam mana saya reda. Yang mudah-mudahan tulis di ruangan komen. Ya Allah, dengan anugerah yang kau anugerahkan kepada kami, dengan anugerah yang kau anugerahkan kepada kami, mudah-mudahan keimanan kami dengan kau makin bertambah. Iman ni penting tuan-tuan. Dalam keadaan pula kita diuji dengan ujian-ujian tentera daripada Allah Ta'ala. Kita maklum sekarang ni kita sedang berada dalam sesi ujian. Ya Allah Ta'ala menghantar tentera yang begitu halus, yang sehingga tentera itu membuatkan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Makkatil Mukarramah pun ditutup. Cuma untuk maklumat tuan-tuan, ini bukan baru pertama kali Mekah ditutup. Daripada guru saya, Sifu Najib, dia research, dia kata kalau tak salah hampir 47 kali 47 kali Makkatil Mukarramah pernah ditutup. Bukan pertama kali. Jadi maknanya begini tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita nak minta dan apa yang kita nak cuba programkan dalam kehidupan kita dalam hashtag santapan rohani ni tuan-tuan, dengan apa yang kita cuba jaga, dengan apa yang kita cuba pelihara,
Satu. Kemudian terhasil daripada apa yang kita pelihara ni, Allah Ta'ala beri kita anugerah. Dua. Mudah-mudahan dengan anugerah inilah keimanan kita dengan Allah makin bertambah. Waalaikumsalam Zarina Mak Kemal. Mudah-mudahan keimanan kita dengan Allah makin bertambah. Lebih-lebih lagi kita berada pada suasana pada hari ini. Yang kadang-kadang ingat, kalau iman tak kuat tuan-tuan, kita goyah. Kita goyah. Guru saya, Dr. Aizan Osman, semalam dia mengumumkan program ZTM secara offline ataupun secara program dibatalkan. Tapi walau bagaimanapun program itu tetap berjalan, dibuat secara online, fully online. Kerana menjaga itu lebih baik daripada kita nak bertawakal tak kena syariat, daripada kita nak bertawakal tapi hati berbimbang, daripada kita nak bertawakal dalam keadaan tuan-tuan suasana tak membantu. Jadi guru saya Dr. Azam Osman, dia batalkan program ZTM secara offline, bukan batalkan program, maka dia buat secara online. Kerana apa? Di sinilah bagaimana Allah Ta'ala nak uji kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dapat kita fahamkan tuan-tuan, cara iman nak bertambah ni banyak. Cara iman nak bertambah ni banyak. Iman ni makna percaya. Percaya. Sebagai contohlah, contoh paling mudah, contoh yang paling mudah. Dan kita ni berkawan dengan seorang, berkawan dengan seseorang. Bila hari-hari tuan-tuan, hari-hari dapat bunga saja. Hari-hari dia hantar bunga dekat office kita. Dia bagi perempuan lah, dia hantar bunga dekat office kita. Kejap-kejap dia hantar coklat. Kena pula hari jadi kita, dia hantar benda macam-macam. Tuan-tuan, kita ni bila dah hari-hari orang beri anugerah, beri hadiah, akhir sekali apa timbul? Belief dan kepercayaan kita makin bertambah. Betul ke betul? Kalau saya salah, tolong salahkan, bantu saya betulkan balik. Kalau saya betul, maka iya kan. Perangai kita sebagai manusia ni tuan-tuan begitulah. Bila orang duk bagi, last kali kepercayaan kita makin bertambah, trust kita makin meningkat sebab value yang dia bagi kepada kita ataupun bentuk hadiah dan sebagainya. Makin banyak dia bagi, trust makin bertambah. Dia baik dia ni. Mulalah kita kata dia ni baik, pandai ambil hati aku, dia pandai tackle aku. Macam-macam lah jawapan yang timbul daripada lidahnya kita dan akalnya kita. Sebab apa? Sebab kejap-kejap dapat bunga, kejap-kejap sampai dekat office, atas tu ada coklat. Macam-macam hadiah dia bagi. Padahal baru berkawan. Kata orang Jawa baru couple. Tapi gambaran yang kita berfaham bukanlah nak menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak, jauh sekali. Walhal adanya Allah Ta'ala itu laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan makhluk. Tapi andaiannya begitu. Kita ni jadi manusia yang bila mana dapat appreciate, dapat hadiah begitu banyak, trust makin meningkat. Maka begitu juga tuan-tuan yang kita nak gambarkan. Apa yang kita nak pelajari pada hari ini, kita minta satu dulu. Tekniknya mudah. Ya Allah, kami bukan nak anugerah. Sebab anugerah itu hadiah daripada kamu. Tapi kami nak kau pelihara kami dulu. Apa benda yang kami nak belajar, kau pelihara kami. Yang mudah-mudahan bila mana kau dah pelihara benda-benda 8 perkara ni, kau bantu kami, Ya Allah, kau jaga kami betul-betul, Ya Allah. Maka mudah-mudahan dikaruniakan kepada kami anugerah. Waalaikumsalam Hakim Affani. Daripada anugerah itu, matlamat yang lebih besar yang kita nak, trust kita, kepercayaan kita, belief kita dengan Allah Jalla wa'ala makin bertambah. Bukan makna sebelum ni kita tak beriman. Kita nak iman tu meningkat. Kita nak iman tu meningkat. Jelas ke jelas? Jadi seperti biasa, apa khabar anda di sana? Hari ni mukadimah lama sikit rasanya. Hari ini rasa mukadimah lama sikit. Jadi seperti biasa tuan-tuan, yang pertama sekali, apa khabar anda di sana? Tolong nyatakan kesihatan tuan-tuan. Yang saya sentiasa berdoakan tuan-tuan bukan sahaja dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala, tetapi tuan-tuan dipelihara daripada ujian dan balak yang Allah Ta'ala sedang uji pada seluruh umatnya, kepada seluruh hambanya di seluruh dunia. Rabbishfina min kulli da' wa afina minal bala'. Ya Allah, kau sembuhkan kami kalau ada di antara kami yang sakit. Wa afina minal bala'. Ya Allah, kau afiatkan kami daripada balak,
sakit dan sebagainya. Jelas ke jelas? Baik. Yang kedua tuan-tuan, seperti biasa, jangan lupa hari ni tolong bantu saya jalankan dakwah. Sebab nanti di belakang nanti saya nak share satu doa yang saya nak tuan-tuan jangan tinggalkan doa ini. Dengar tuan-tuan, fokus kita apa? Fokus kita apa? Mudah-mudahan dengan apa yang kita amalkan terus makin bertambah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita amalkan keyakinan makin bertambah. Dan mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan amalkan, di situ tuan-tuan dapat bantu hati kita, kehidupan kita, akal kita. Sebab manusia ni dia memerlukan sokongan dalam apa jua keadaan. Jadi tolong bantu saya dahulu. Pertama sekali nyatakan kesihatan. Yang kedua, please tolong bantu saya dan bantu diri tuan-tuan jalankan dakwah. Jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Sebab di belakang nanti saya nak share satu doa tuan-tuan, yang doa tu is very powerful. Dia bukan sahaja membantu kita, bukan sahaja menguatkan keimanan kita. Mudah-mudahan di situlah tuan-tuan antara kekuatan yang perlu kita berpegang buat masa ini. Dan mudah-mudahan pegangan itu menjadi pegangan yang begitu kuat. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan ingat, dakwah tu bukan tuan-tuan bantu saya. Tuan-tuan bantu saya iaitu tuan-tuan beri fokus kepada apa yang kita nak bicarakan. Dan cara tuan-tuan nak bantu diri tuan-tuan, jangan lupa tag nama orang yang anda sayang. Jangan lupa sentiasa belanja saya love, like dan share. Sebab semua itu berfaedah bagi kehidupan kita, dirinya kita, akhiratnya kita dan apa yang kita perjuangkan pada hari ini. Jelas ke jelas? Jelas ke jelas? Okey, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang baru masuk wal, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang saya ucapkan dalam hashtag Santapan Rohani. Yang berada di page Irwan Zahuri, ahlan wa sahlan. Yang berada di grup Nak Baca Solat, ahlan wa sahlan. Yang berada di IG Irwan Zahuri pun ahlan wa sahlan. Baik. Jadi adakah anda telah bersedia untuk kita menyambung 8 macam anugerah? Saya ulang balik, kita tak perlu anugerah. Sebab anugerah tu hadiah, Tuhan nak bagi syukur. Yang kita nak, apakah perkara atau faktor yang boleh menarik anugerah? Ataupun apakah perkara ataupun faktor sebab yang menarik anugerah? Yang tu kita nak. Yang tu kita nak. Sebab tuan-tuan, saya cerita mudah lah, cerita jalan mudah. Hadiah ni, ada setengah orang dia boleh bagi. Ada setengah orang dia dapat hadiah sekali. Ada setengah orang dia dapat hadiah berkali-kali. Betul ke betul? Apa beza orang yang dapat hadiah sekali dan dapat hadiah berkali-kali? Beza. Mesti ada beza. Maknanya, orang yang dapat jaga value, jaga diri, jaga akhlak, jaga adab, macam-macam lah penjagaan yang dibuat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka orang ni berbeza daripada orang yang biasa. Jadi kita tak nak anugerah. Takut anugerah dapat sekali saja. Kita nak apakah perkara yang boleh kita jaga supaya sentiasa menarik anugerah. Dan anugerah tu boleh menjadi banyak. Baik. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man taraka fudul al-kalami muniha al-hikmata wa man taraka fudul al-nazari muniha khusyu' al-qalbi. 2 semalam kita dah bahas. Hari ni kita masuk yang ketiga. Wa man taraka fudul ad-dhahaki muniha ladzat al-ibadati wa man taraka fudul ad-dhahaki muniha al-haibata. Baik. Yang pertama, kita ulang balik. Hamba tak syarah, hamba baca sahaja. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengelakkan berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Siapa dia? Mengaku aku. Ingat dah? Setiap kali saya sebut ayat ni, tuan-tuan mengaku dulu aku. Ya Allah, aku ada perangai ni. Apa dia? Aku ni tak suka bercakap sebenarnya. Yang bercakap selama ni, itu bukan aku. Tu nafsu aku. Kata begitu. Mengaku sekejap. Saya suka tuan-tuan buat pengakuan. Sebab kita nak cuba bina benda tu ada dalam diri aku. Cuma sama ada dia tersembunyi ke, dia menyorok ke, perangai tu selama ni kita tak bimbing dia untuk hidup ke. Jadi mengaku sekejap, ya Allah, aku sebenar ni, diri aku ni tak banyak bercakap. Yang lebih-lebih tu, entahlah mungkin suasana ke apa ke, jadi aku berubah. 1. Barang siapa yang mengelakkan berlebih-lebihan dalam berkata-kata, maka ia dianugerahi hikmah. Semalam kita dah syarah.
Siapa nak orang tu ada hikmah banyak, dah, maka kena banyakkan kurang cakap. Yang kedua, barang siapa yang mengelakkan dari berlebih-lebihan dalam melihat. Mengaku sekejap, ya Allah, aku sebenarnya orang yang suka jaga mata. Mengaku sekejap. Tak tulis pun tak apa, tulis lagi bagus. Dengan tulis tu ingatan lebih kuat. Ya Allah, aku ni sebenarnya aku suka jaga mata. Aku tak suka tengok benda-benda tak berfaedah. Aku akan tengok benda-benda yang betul-betul menambahkan keyakinan aku, keimanan aku kepada Allah dan agama. Itulah perangai aku sebenarnya, ya Allah. Habis yang selama ni tengok benda bukan-bukan, tu bukan aku, ya Allah. Tu nafsu aku. Dah? Tu perangai aku. Bukan aku, ya Allah. Bukan aku tu. Kata begitu. Jadi mudah-mudahan bila mana kita belajar jaga mata, tuan-tuan, apa anugerah yang bakal Tuhan bagi, maka dia anugerahkan kepada kalian hati yang khusyuk. Amin. Dah. Anugerah dia apa? Mudah-mudahan diberikan kepada kita hati yang khusyuk. Allah, tuan-tuan. Hati yang khusyuk ni kita tak nak semata-mata dalam sembahyang sahaja. Dah. Kita nak develop, kita nak bimbing. Kalau boleh, hati itu dalam sembahyang pun ada, luar sembahyang pun ada. Sebab itulah kenapa hamba bersungguh-sungguh buat program interaktif Cinta Solat. Yang tu program more kepada advance 3 hari 2 malam. Dah. Yang program tu kami ajar secara teknikal, praktikal, ilmunya, amalinya, bagaimana teknik untuk khusyuk. Teknik untuk khusyuk. Dah. Satu, Allahumma salli ala Muhammad. Satu program yang kalau tuan-tuan boleh beri masa tuan-tuan, boleh beri live tuan-tuan selama 3 hari. Dah umur dah 50 tahun, 60 tahun, takkan tak pernah berasa nak belajar ilmu khusyuk selama 3 hari. Hamba minta tak banyak. 3 hari sahaja. Belajar macam mana teknikal untuk khusyuk. Dan kita bukan saja mengajar, bahkan kita buat on the spot. Dalam program 3 hari 2 malam. Itu bagi yang ambil package biasa. Yang ambil package marjan, dia ada pula tambahan 1 hari, 4 hari, 3 malam. Dan kami tak galakkan tuan-tuan balik kalau rumah jauh. Sebab tempat kami dekat dengan hotel. Dan kami booking hotel dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak bersama-sama betul-betul bersungguh, berkomited untuk belajar selama 3 hari 2 malam. Teknik untuk khusyuk. Apa yang kita nak? Khusyuk al-qalbi. Khusyuk hati ni. Tapi saya ulang balik. Tuan-tuan tak boleh attend program ni kalau tuan-tuan tak faham dasar. Sebab tu dasar awalnya bermula daripada program nak baiki solat. Tu perjalanan dia. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala pun tak turunkan sembahyang terus. Allah Ta'ala pun tak turunkan solat terus, tuan-tuan dah. Selama 13 tahun, Nabi develop akidah. Nabi develop ketauhidan kepada sahabat. Nabi develop keimanan kepada sahabat selama 12 tahun. Kemudian barulah turun sembahyang 5 waktu. Inilah langkah-langkah yang betul yang perlu kita susun. Ini afwan lakum. Sembahyang dah lama tapi kita nak semak bagaimana tauhid kita dalam solat, akidah kita dalam solat, kepercayaan kita dalam solat. Selama ni tuan-tuan belajar sifat 20, tuan-tuan tak tahu nak relatekan ia. Macam mana tuan-tuan nak kaitkan every each. Tiap satu sifat tu dengan perbuatannya solat. Ini antara ilmu yang jarang kita belajar. Sebab itulah afwan lakum, tuan-tuan. Proses yang membawaki kepada khusyuk al-qalbi itu kadang-kadang terbantut. Kenapa proses terbantut? Sebab cara perjalanan kita tak sama sebagaimana yang dilakukan, yang berlaku, diajar oleh baginda Nabi SAW. Jelas ke jelas? Jadi untuk program selama 3 hari itu dah saya takkan war-warkan. Cuma kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut program 3 hari 2 malam tu, tuan-tuan kena attend program yang sehari ni. Cuma jadi ke tidak, insya-Allah tuan-tuan, hati itu masih lagi berat untuk hamba meneruskan. Sebab last month di Johor kami dah stop. Dah, sebab waktu tu waktu mula-mula datangnya coronavirus. Waktu mula-mula bila datangnya coronavirus dan ada peserta yang daftar tu daripada Singapura. Waktu tu kan Singapura dah ada kes. Sebab tu last month bulan 2 program di Johor terpaksa dibatalkan. Ni pula bulan ni pula ujian mendatang. Tapi hamba masih lagi persentage untuk hamba meneruskan program pada hari Ahad ni, insya-Allah masih lagi ada. Walaupun crowd kita lebih kurang 100 orang, alhamdulillah tak ramai sangat. Syukur sikit ke ramai itu kerja Allah Ta'ala. Jangan buat kerja Tuhan. Jadi cuma yang mengejutkan semalam Tok Guru saya, Dr. Azad Osman pun dah stop program dia. Dia buat secara fully, secara online. Dan hamba tengah fikir macam mana hamba nak buat secara online ni, tuan-tuan. Dalam keadaan semua peserta kita ni tak biasa perjalanan online.
Jelas. Tapi tak apa. Nanti hamba cuba fikirkan jalan yang terbaik. Cuma persentage setakat pada hari ini, hamba masih lagi akan meneruskan program. Dalam waktu yang sama, kita buat segala kaedah yang diajar, yang disuruh oleh government. Peringkat berjaga-jaga dengan sanitizernya, dengan masknya, semua tu insyaAllah kita akan sediakan sebaik yang mungkin. Cuma gambaran yang hamba nak beri faham, tuan-tuan takkan tahu macam mana perjalanan program 3 hari 2 malam ni, illa melainkan tuan-tuan belajar lu masalah akidah. Jadi pada hari Ahad ni, apakah benda betul? Saya ulang balik. Apakah benda betul yang tuan-tuan terpaksa buat? Tuan-tuan kena tahu, di mana aku nak mula kalau aku nak baiki solat? Di mana aku nak mula? Sama juga, kalau tuan-tuan boleh jaga mata, dia anugerahkan kepada tuan-tuan khusyuk al-qalbi. Nak dapat khusyuk dalam solat ni, di mana aku nak mula? Saya ajar benda tu dulu. Di mana tuan-tuan nak mula? Jelas ke jelas? Habis. Baik, sambung. Hari ni kita sambung pula kepada perkara yang ketiga. Terima kasih Salmiza Salahuddin. Hari ni kita sambung tuan-tuan. Nasihat yang ketiga. Apa jua yang berlaku, nasihat perlu berjalan, dakwah perlu berterusan. Ujian tetap ujian. Itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, tulis di ruangan komen Dayang Badariah, Hajjah Noraini, dan Mak Ngah kita tak ada ke hari ni. Yang ketiga, wa man taraka fudul ad-dhahaki muniha lazzatal ibadati. Tulis. Yang ketiga, barang siapa yang mengelak daripada berlebih-lebihan makan. Salah ni, bahasa Arab dia salah. Salah. Sebab dia tulis wa man taraka fudul ad-dhahaki. Mia Anima ada ke? Mia Anima dalam kitab tu, dalam cetakan Mia Anima dia tulis apa? Wa man taraka fudula, mudah-mudahan la ala sawab fudula ta'ami. Mudah-mudahan. Sebab dia yang terjemahan dia tulis barang siapa yang mengelak daripada berlebih-lebihan makan. Yang Arabnya dia tulis dhahaki. Dhahaki ni ketawa. Dhahaki ni ketawa. Jadi saya baik sangka ada kesilapan dalam penulisan. Sekejap tuan-tuan, saya nak baiki. Sekejap. Sebab takut terlupa nanti. Mia Anima ada ke? Sekejap. Saya nak baiki kitab ni. Kepada tuan-tuan yang ada kitab ni, kalau ada kesilapan, tolong perbaiki. Sekejap saya tunjuk. Yang berada di... Okey. Yang ni. Dia kata, wa man taraka fudulad dhahaki. Tukar yang ni. Cara nak tukar, sekejap saya tunjuk caranya. Teknik cara nak mengkoreksi kitab. Jangan potong, itu bukan adab kita. Kita buat nombor 1. Sini kita buat nombor 1. Alif lam ta ain mim. Okey. At-ta'am. Okey. Ni cara nak mengkoreksi kitab. Tengok. Okey. Yang ni mudah-mudahan. Wa man taraka fudulat ta'ami. Macam tu cara dia. Tulis nombor 1, buat nombor 1. Jangan potong. Kita belajar adab kitab, jangan potong. Jadi mudah-mudahan yang ni ta'am ni, sebab maknanya lain. Sebab yang keempat dah ada dhahaki ni. Ni dah ada dhahaki dah. Dan barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan kepada makan, maka dia anugerahkan kepadanya kelazatan kepada ibadah. Jelas ke jelas? Okey, jelas. Jelas semua? Yang berada di IG. Sekejap saya nak tunjuk yang berada di IG. Sekejap tuan-tuan. Ni. Pusing. Okey. Dia ni. Kepada tuan-tuan yang ada kitab ni. Dia asalnya begini. Wa man taraka fudulad dhahaki. Mudah-mudahan silap ni. Kita tak kata silap. Boleh jadi kita baik sangka silap cetakan dan sebagainya. Muniha lazzatal ibadati. Tukar ad-dhahaki buat nombor 1. Lepas tu tulis di sini buat tepi ni at-ta'ami. Maknanya, dan barang siapa meninggalkan ia akan berlebih-lebihan pada makan. Mudah-mudahan ni anugerahkan kepadanya kelazatan kepada ibadah. Boleh ke boleh? Jelas? Okey, sambung. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga tulis, barang siapa meninggalkan akan berlebih-lebihan makan. Dia meninggalkan berlebih-lebihan makan. Maknanya kurang makan.
Siapa dia? Saya nak tuan-tuan bantu saya dan bantu diri tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Ya Allah, aku ada perangai ni. Aku tak suka makan banyak. Tulis. Dah? Aku ni jenis manusia tak suka makan banyak. Tuan-tuan buat akuan sekejap. Tuan-tuan belajar buat akuan. Belajar ikut teknik saya. Dah? Ya Allah, tulis dekat ruangan komen, tulis. Aku ni ya Allah, dah? Sebenarnya memang kurang makan. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Al-Khattab, barang siapa meninggalkan berlebih-lebihan makan, maknanya kurang makan. Siapa yang suka kurang makan, muniha, dianugerahkan kepadanya akan kelazatan kepada ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Lazah ni tuan-tuan benda yang tak boleh di apa tu? Describe ke? Dah? Kita boleh mampu nak huraikan dengan bicara. Tak mampu. Sebab dia sebagai lazat. Jadi kenapa kaitan makan dengan lazat ibadah ni? Okey. Jadi pertama tulis di ruangan komen. Tulis kejap. Saya nak tuan-tuan buat pengakuan. Ya Allah, aku sebenarnya manusia yang kurang makan. Mengaku sekejap. Lepas tu, biar awak tu bercakap lah. Abi yang selama ni kuat makan, itu bukan aku. Ya Allah, tu nafsu aku. Dah, saya nak tuan-tuan train minda tuan-tuan. Ya Allah, aku ni. Ni perangai aku. Apa dia perangai aku? Ya Allah, aku ni sebenarnya manusia yang kurang makan. Aku tak suka makan sangat pun. Dah, itulah perangai aku yang sebenar. Terima kasih Ishak. Dah, tuan-tuan kalau tuan-tuan nak betul-betul saya bantu, tuan-tuan kena ikut cara saya. Ikut cara saya. InsyaAllah, benda ni kita develop, kita belajar train pelan-pelan. Sebab benda ni minda sahaja. Kalau tuan-tuan tak train minda daripada awalan, tuan-tuan tak belajar develop hati, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak pertikatkan kualitas solat? Jauh lagi. Jauh lagi. Baik. Jadi, siapa yang kurang makan? Aku, ya Allah. Aku sebenarnya, ya Allah, memang kurang makan. Biar awak tu cakap, Abi yang selama ni makan banyak. Makan tak sedar diri. Makan pagi, petang, siang, malam. Hei, biar awak tu bukan aku. Tu nafsu aku. Jawab begitu. Siti Nur Aisyah baru lepas makan. Tak salah makan banyak. Dah, makan banyak kali tu tak salah. Tapi makan tu sedikit. Okey. Jadi, mudah-mudahan, ya Allah, bila aku ni jaga makan, bila aku ni kurangkan makan, apakah anugerah yang kita dapat? Kelazatan, kemanisan pada ibadah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Apa kaitan makan dengan lazat pada ibadah? Apa kaitan makan dengan sedapnya pada ibadah? Sebab nak cerita masalah makan ni tuan-tuan, dah, manusia ni perangai dia lah tak pernah stop dengan makan. Yang jenis kaki makan tu sanggup jalan jauh, sanggup nak pergi mana, King Chakotiao jalan. Bab makan punya pasal, sanggup pergi Podixon nak cari King Chakotiao. Yang Chakotiao-nya ada sotung, Chakotiao-nya ada ayam. Dah, manusia. Macam dulu saya ingat waktu mula-mula saya makan pepahat. Saya ni tak pernah kenal apa benda pepahat tu. Tuan-tuan tahu tak apa dia pepahat? Pepahat. Dan nanti Google sendirilah. Dah, sanggup saya pergi dekat apa tu? Allahumma salli ala Muhammad, dekat tepi sungai, dekat tepi laut ni. Apa nama tempat dia? Tak ingat dah. Dah. Tak ingat tuan-tuan, tak ingat jauh. Tapi lepas daripada KLIA lagi, sanggup ke sana. Sebab apa? Kita nak mengasyikkan, memahami lazatnya makan. Jadi tuan-tuan di situ, kalau tuan-tuan dapat faham, dah, cuba tuan-tuan relatekan, ya Allah. Dah, cuba tulis dekat ruangan komen. Setiap kali tuan-tuan di pelawa ataupun suami ataupun isteri ajak makan sedap-sedap dan sebagainya, antara ilmu yang tuan-tuan boleh train, boleh cuba relatekan pada apa yang kita nak belajar. Dah, makan je benda sedap, cuba cakap macam ni. Dah, cuba cakap macam ni. Dah. Noraini nak cerita pepahat sekejap. Nak cerita pepahat. Sehari tu saya makan waktu dekat apa nama tempat tak ingat dah. Kat sini kecil-kecil je. Saya pergi ke Kuching, Sarawak, pepahat dia besar-besar. Pepahat dekat Malaysia ni tuan besar-besar ni. Saya pergi dekat Kuching, pepahat dia besar-besar ni. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul yang Badariah. Jadi tuan-tuan cuba tuan-tuan belajar. Bila tuan-tuan pergi makan, tuan-tuan dapat makanan yang sedap-sedap, cuba tuan-tuan kata, ya Allah, dah, indahnya ya Allah kalau aku dapat kelazatan ibadah sebagaimana makanan ni. Cuba train benda tu hari-hari. Dah, ya Allah, dah,
sedapnya ya Allah kalau aku dapat kelazatan ibadah sebagaimana aku dapat rasa lazatnya makanan ni. Sebab nak cerita manusia, perangai kita ni tuan-tuan, dari dulu lagi orang sebut makanan sedap kita pergi. Nasi lemak tuan-tuan, saya rasa daripada kecil kita makan nasi lemak. Betul? Betul ke betul? Daripada kecil kita makan nasi lemak, dari kecil kita makan. Tapi keajaiban tuan-tuan, ya Allah Ta'ala nak ajar minda kita, nak ajar lidah kita, nak ajar nafsu kita tuan-tuan. Walaupun daripada kecil makan nasi lemak, tapi unbelievable kata orang Jawa, unbelievable. Sampai sekarang ni masih lagi ada orang dakwa, ada lagi nasi lemak yang sedap. Dan betul, dan bila kita try, sedap pula nasi lemak, dan macam tak pernah makan before. Aduh, try lagi pula, ada orang kata tu nasi lemak sedap, kita makan pun tak sama. Dan macam contoh dulu, kalau pergi kampung baru tu masyhur lah orang duk kata, masyhur lah duk kata nasi lemak antarabangsa tu sedap. Dan kita pun try, kita kata biasa je. Tengok, benda tu subjektif. Macam mana kita nak faham sedap tu macam mana. Tapi cuba kita belajar daripada ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang babitkan hati. Bila tuan-tuan dapat saja kelazatan makanan tu, cuba kaitkan, ya Allah, sedapnya ya Allah kalau benda ni aku dapat pada ibadah. Orang kata sekarang ni kalau cerita bab nasi lemak, kalau di belah Damansara ni tu dekat Village Park Restaurant, Cinanya, ownernya Cina Muslim. Tuan-tuan boleh Google Village Park Restaurant. Alhamdulillah, antara nasi lemak yang the best. Memang sedap. Tapi nak cerita ni dipanggil lazat. Cuma gambaran saya nak bagi faham tuan-tuan, tuan-tuan kadang-kadang tak pernah kaitkan dengan diri. Makan sedap ikut nafsu. Sebab tu hari ni tak tahniah bila tuan-tuan dah mengaku. Apa dia? Ya Allah, aku ni sebenarnya orang yang kurang makan. Mengaku sekejap. Walaupun biawak tu kata eleh. Tu perangai biawak. Biawak lah tu eleh. Tadi makan 2 pinggan dah. Peduli dia. Kita mengaku dulu sebab kita nak develop otak kita. Ya Allah, aku ni jenis sebenarnya kurang makan. Yang banyak makan tu nafsu aku. Baik. Kemudian, kalau tuan-tuan dah teruskan live kehidupan dengan sentiasa mencari makanan, food hunter kata Aisyah tadi, tuan-tuan setiap kali dapat makan, cuba kata, ya Allah, sedapnya ya Allah kalau aku dapat kelazatan ibadah begini. Maknanya apa? Maknanya, kalau tuan-tuan boleh makan, makin sedap. Dari dulu nasi lemak, daripada kecil hamba kenal nasi lemak. Tapi unbelievable, ajib tuan-tuan, sampai sekarang lagi ada orang kata nasi lemak makin sedap. Kalau syurga lagi tak tahulah. Nasi lemak makin sedap. Tuan-tuan, pernah atau tidak kita melalui satu proses benda ni pada ibadah? Adakah ibadah kita makin sedap? Atau ibadah kita sama seperti 10 tahun lepas, 5 tahun lepas? Kalau tuan-tuan baru last week pernah rasa nasi lemak yang paling sedap, tuan-tuan, benda tu bukan terhenti di situ sahaja. Cuba tengok bulan depan pula ada orang kata nasi lemak sedap lagi. Macam baru ni, Allahumma salli ala Muhammad, hamba pergi ke mana tadi jamu dengan nasi lemak. Sedap. Bermakna benda tu dia semakin improve. Sedap tu berbeza. Maknanya begitu juga ibadah. Belajarlah. Cuba didik pada hati. Setiap kali makan benda-benda sedap, ya Allah, sedapnya benda ni ya Allah. Dan macam mana kalau aku dapat merasakan pula kesedapannya pada ibadah. Lazatnya ya Allah makanan ni. Alangkah indahnya ya Allah kalau kelazatan makanan ni ya Allah aku dapat masukkan ia dalam ibadah. Jelas ke jelas? Tuan-tuan faham ke faham ni apa yang hamba bahaskan pada hari ni? Tuan-tuan dapat tak 3 poin tadi? Tuan-tuan dapat ke dapat? Tolong bantu saya. Kalau dapat, kata dapat. Betul Salmiza, itu yang kita nak. Kalau boleh, kalau tuan-tuan food hunter cari makanan makin sedap, sama juga tuan-tuan kalau boleh, ya Allah, memang aku cari makanan tapi aku nak belajar macam mana aku nak faham sedap tu, lazat tu macam mana. Begitu juga ya Allah ibadah. Sebab itulah kalau orang betul nak cari kelazatan ibadah, sanggup tuan-tuan datang. Afwalakum tuan-tuan ayat saya ni boleh jadi mudah-mudahan menyentuh hati tuan-tuan. Tak tersentuh pun tak apalah. Tapi kalau tersentuh tu, Dayang Badariah jangan sebut perkataan tu. Terbayang dah roti masa dekat tarif. Memang sedap roti tu. Ajib. Memang sedap. Kita biasa kat kedai Arab sini benda tu keras. Kat sana dia uli-uli dia tampal.
Koyak tu berbunyi. Koyak tu memang sedap. Makan pula dengan sardin, dengan ayam, dengan telur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sambung. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, gambaran yang hamba nak bagi faham, adakah tuan-tuan dapat maklumat ataupun informasi yang hamba nak sampaikan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak apakah jenis yang kita nak bina pada hari ini. Sebab itulah penting kenapa hari-hari tuan kena berada pada hashtag Santapan Rohani. Saya tak nak tuan-tuan dapat banyak. Cara saya berkhidmat dengan tuan-tuan, tuan-tuan dapat satu pun cukup. Satu upgrade, upgrade. Dan sebab itulah kenapa bila sebut masalah pencarian food hunter ni, kalau tuan-tuan sanggup berjalan, sanggup jalan nak cari makanan yang sedap, walaupun jauh beribu batu, takkan datang Ariad sebab misteri, tak boleh tuan-tuan. Maaf tuan-tuan, saya sebut perkataan ni, saya buat program 3 hari 2 malam, orang Sarawak datang. Tuan-tuan, orang Tawau datang. Tuan-tuan, ni Basri yang mana? Sabah daripada mana Basri? Tuan-tuan, saya buat program 3 hari 2 malam, orang luar datang. Tuan-tuan datang cuma bayar tiket sahaja. Mereka datang dengan tiket program lagi, tiket flight lagi tuan-tuan. Sebab apa? Mereka mencari hunter, nak cari ilmu. Bukan nak cari ilmu, mereka nak mencari kelazatan kepada ibadah. Afwan lakum. Kalau orang Pahang kata jauh, kalau orang Perak kata jauh, kalau orang Melaka kata jauh, tuan-tuan, orang Sarawak datang, wallahi. Orang Sabah datang, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka nak mencari macam mana mereka nak faham kelazatan kepada ibadah. Jelas ke jelas ni? Jelas ke jelas? Dah. Jadi hari ni saya ulang balik 3 poin dia, mudah saja. Apa 3 poin yang tuan-tuan nak belajar? Pertama, mengaku dulu. Saya ulang dulu sebab saya nak tuan-tuan dapat the point. Sebab saya tak nak tuan-tuan menjadi pendengar saja, saya nak tuan-tuan menjadi orang menerima kepada ilmu. Yang pertama, kita buat pengakuan. Ya Allah, aku ni jenis tak banyak makan. Dan tunggu, biawak akan bercakap. Biawak bercakap. Dah, yang banyak makan tu nafsu aku. Bukan aku tu, ya Allah. Bukan aku. Mengaku sekejap. Okey. Yang kedua, bila mana kita jaga ni, bila sebut penjagaan, di belakang nanti hamba nak bantu. Doa yang tuan-tuan kena amalkan bermula pada hari ni. Nanti lepas daripada ni, hamba akan upload, post dekat dalam Facebook dan sebagainya agar tuan-tuan boleh hafal. Yang kedua, bila kita jaga ni, ya Allah, aku ni sebenarnya manusia yang kurang makan. Memang kurang pun, ya Allah. Maka bila jaga ni, mudah kita dapat anugerah kelazatan kepada ibadah. Ni hadiah yang Tuhan nak bagi. Ingat, kita tak nak sekali sahaja. Kita nak Tuhan bagi berkali-kali. Syarat Tuhan nak bagi anugerah berkali-kali, jaga yang ni. Ni caranya. Syarat Tuhan nak anugerahkan berkali-kali kelazatan ibadah ni, jaga makan. Okey. Apa kaitan jaga makan dengan anugerah ni diberi kelazatan ibadah? Maknanya tuan-tuan, kita buat pula praktikal. Setiap kali kita pergi makan, tapi syarat tuan-tuan takkan dapat kelazatan yang sebenar kalau tak ajak Ustaz Irwan. Tu dia. Ajaklah PM lah tepi. Ustaz, saya dekat Shah Alam ni Ustaz, saya dekat Damansara ni Ustaz, jom. Village Park Restaurant, contoh. Baik. Maknanya, bila tuan-tuan merasai makanan-makanan yang lazat, cuba makan lagi. Makan silakan, tak ada masalah. Tapi kurangkan makan. Nak cerita bab makan, bila dapat je rasa menu-menu ataupun makanan yang lazat, cuba kaitkan ia dengan yang pertama tadi. Kita combinekan dia. Ya Allah, sedapnya, ya Allah. Kalau aku dapat kelazatan ibadah sebagaimana aku dapat benda ni. Nasi lemak ni sedap, tapi tak sangka sedap lagi. Tapi ibadah aku dari dulu sama je, ya Allah. Tu caranya. Jadi, kaitkan ia pada life, pada kehidupan. Jelas ke jelas? Dan ingat, kalau tuan-tuan jenis suka berjalan cari makanan, tuan-tuan juga satu manusia yang boleh datang. Tuan-tuan boleh datang tempat hamba untuk belajar macam mana tuan-tuan nak terus mencari, menjejaki yang dikatakan kemanisan kepada ibadah, kelazatan kepada ibadah. Okey, 3 habis. Yang keempat, boleh sambung lagi tak? Ke dah cukup? Ke 1 dah cukup? Jangan tamak. Ingat, fokus tuan-tuan belajar nak buat tindakan, bukan nak banyak. Banyak kalau tak boleh pikul, sia-sia. Ke cukup dah hari ni? Dan saya tutup dengan doa.
Saya tutup dengan doa yang saya nak share dengan tuan-tuan pada hari ini. Doa yang tuan-tuan kena amal. Cuma afwal lakum. Benda ni lah kenapa orang tak buat dengan bersungguh, sebab dia tak faham makna. La ilaha illallah. Dah? Cukup kot hari ni, cukup kot. Kita tengok berapa masa. Tekan live dah 40 minit. Cukup lah tuan-tuan, cukup. Okey. Hari ni kita belajar satu cukup. Cuma dalam beberapa minit terakhir ni tuan-tuan, sebagaimana yang saya janjikan pada hari ni, dah? Saya nak bantu tuan-tuan untuk mengamalkan satu doa. Yang doa ni saya dah amal lama. Tapi saya dapat sanadnya yang lebih kuat daripada Pak Tih. Pak Tih Pondok Kerong, Kelantan. Dah? Bila Pak Tih pernah datang dekat pondok kami, cukuplah Siti Nur Aisyah, cukup. Matlamat kita nak amal. Satu tu tak agak cetong nak amal dah. Jadi bila Pak Tih datang, dia bagi pula kami ijazah. Amalan ni kami dah buat lama. Dah? Tapi bila mana dia bagi ijazah kepada kami, dan benda tu berkat sangat. Saya pada hari ini, saya dah ijazahkan tuan-tuan secara online, secara di alam maya. Yang mudah-mudahan benda ini tuan-tuan boleh amalkan, bukan sahaja sempena. Ada sempena bukan sahaja semasa kita diuji tuan-tuan, tetapi mudah-mudahan tuan-tuan terus amalkan benda ini, sebab di sebalik maknanya terdapat keyakinan dan bantuan yang begitu kuat. Baik. Pertama sekali saya baca dan saya minta kepada Dayang Badariah ke Hajah Noraini ke dan sebagainya, mana-mana nanti tolong tulis, tolong tulis supaya sahabat kita yang lain dapat copy paste dan mereka dapat terus amalkan. Baik, doanya kepada orang-orang veteran, orang-orang lama dah biasa dengar dah. Tapi saya berani garanti tak ramai faham makna. Sebab itulah kekuatannya tak ada. Saya ulang balik. Doa ni dah lama tuan-tuan amal. Tok Imam dah lama baca. Tapi semenjak 2 menjak ni hamba tengok dah kebelakangan hampir 20 tahun ni, tak banyak dah Tok Imam buat. Tak banyak dah Tok Imam buat. Tak tahulah tempat tuan-tuan ada orang buat ke. Tapi sekali lagi saya akan tanya, bantu saya untuk beri jawaban. Bantu saya, ada ke tidak orang buat lagi? Tapi dah jarang sangat. Baik, doanya begini. Yang tuan-tuan perlu baca pada saat-saat genting pada sekarang ni. Kita maklum Allah Ta'ala uji kita. Alhamdulillah, ya Allah. Dengan ujian yang kau berikan makin dekat kepada kamu. Dah, dengan ujian tentera yang Allah Ta'ala hantar. Tentera. Sikit kecil je tentera dia. Tapi hebat. Menggegarkan dunia. Jadi, apa doa yang perlu kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Okey. Ya amanal khaifin. Aminna mimma nakhaf. Baca. Ya amanal khaifin. Sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin. Najjina mimma nakhaf. Okey, dan Badariah, saya akan baca slow. Dah? Kita baca berlagu sikit? Boleh. Kita baca berlagu dulu. Sebab nak record kan? Okey. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Kita ulang balik. Kita baca berlagu pula. Nanti saya akan tanya tuan-tuan 2 soalan. Okey, kita baca dulu. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Ulang. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Okey. Saya tanya 2 soalan. Pertama, soalan environment. Kedua, soalan penting. Betul. Hana Said dah tolong jawab. Soalan yang pertama tuan-tuan, adakah di tempat tuan-tuan masih lagi ada imam yang baca doa ni?
Tolong jawab. Saya tunggu. Dah? Yang tak nak jawab tu tolong bantu saya like dan share. Pastikan love berterbangan. Pastikan like berterbangan. Itu bukan untuk saya. Semua tu untuk keluarga tuan-tuan. Untuk sahabat tuan-tuan. Untuk circle yang tuan-tuan bina. Saya bina circle ni. Tuan-tuan bina circle tuan-tuan. Terima kasih Liana Omar. Terima kasih Liana Omar. Itu yang berlaku sekarang. Tak banyak dah Tok Imam yang baca. Dah? Salah ke? Dah. Saya tak kata salah. Saya kata salah ke? Dah. Tapi doa tu berkat. Doa tu begitu powerful. Dah? Hana Said dah jawab dah. Dah tak ada dekat Masjid Johor. Dah tak ada. Dah? Rafa Fifi Fufu. Rafa Fifi Fufu umur berapa? Dah? Tak apa dah. Kalau yang golongan muda-muda ni jangan dengar. Tapi kalau golongan veteran ni, tolong sahkan saya. Tuan-tuan, zaman 70-an, tengok Siti Nur Aisyah kata, zaman 80-an, zaman 90-an, dulu Tok Imam tak pernah tinggalkan doa ni. Dah? Lepas baca doa panjang, lepas tu Fatihah. Al-Fatihah. Habis Fatihah, doa yang kedua sunnah. Di antara dua doa ada Fatihah sunnah. Doa yang kedua, baca, tuan-tuan, zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an, doa ni tuan-tuan tak dah lekang daripada lidah-lidah para imam. Tengok, betul Cik Hatiah. Dia kata apa? Dulu biasa dengar. Dulu biasa dengar. Tapi tak apa, Rafa Fifi Fufu. Ajib nama dia. Dah? Boleh jadi Rafa ni, Rara Fifi ni masih lagi muda. 33 tahun. Ajib kalau tak pernah dengar. Dah? Khair, tak apa, tak ada masalah. Cuma gambaran saya nak beri faham. Orang-orang lama kalau tengok di Facebook tuan-tuan, ramai yang mengaku, Ustaz dulu kami biasa dengar. Dulu kami biasa dengar doa ni. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Tengok Kak Mona Zida. Dah lama dah tak baca. Almarhum Pak Yazid selalu baca. Tuan-tuan. Okey, itu soalan yang pertama. Tuan-tuan dah jawab dah. Dah? Itulah yang berlaku pada hari ini, Rara. Ramai. Tuan-tuan sendiri tak pernah dengar dah. Sebab apa Tok Imam tak baca? Tu Hajar Norani kata, betul Ustaz. Dulu masa kecil selalu dengar. Sekarang dah tak ada. Tadi saya baca. Okey, terima kasih kepada Ahmad Aiman. Dah? Okey. Kesimpulannya begini. Saya nak tanya pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni soalan yang powerful. Bantu saya untuk jawab. Bantu saya untuk jawab. Sebab apa? Kalau soalan nombor 2 ni tuan-tuan tak buat, tuan-tuan takkan faham powerfulnya doa tadi. Powerfulnya doa tadi. Dan hebatnya doa tadi. Baik. Soalan yang kedua. Siapa yang baca doa tu tak faham makna? Mengaku sekejap. Saya suka tuan-tuan mengaku. Dan terima kasih Suaini. Betul. Semasa buat tahlil ada baca. Bagus. Sekurang-kurangnya baca. Tapi afdal baca lepas solat. Soalan yang kedua. Dah, waktu hamba baca tadi, siapa yang sampai sekarang masih lagi tak faham maknanya? Golongan-golongan yang veteran tu. Datin Nur Khaila. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Saya baca dengan perlahan. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Okey. Mengaku sekejap. Siapa yang lebih-lebih lagi yang veteran lah. Yang umur 33 tu saya baik sangka boleh jadi muda lagi. Dah tak faham tak apa, dah mengaku dah. Yang lain tolong buat pengakuan. Saya suka orang yang jujur. Saya suka orang yang jujur sebab tuan-tuan jujur, tuan-tuan tipu, tak beri kesan kepada saya. Tapi Allah Ta'ala melihat dan memandang kejujuran tuan-tuan. Saya suka orang yang merendahkan diri. Bila tuan-tuan makin rendah, Allah Ta'ala makin isi tuan-tuan dengan penuhnya ilmu dan hikmah. Dah? Hana Said, saya tak faham tapi seronok. Dan tenang dari dulu lagi. Betul. Yang lain mengaku sekejap. Kalau nak saya bantu. Rahizan dia dah mengaku dah. Saya tak faham makna ustaz. Yang lain. Dah, kita ada 110 hari ni. 110. Di IG kita ada 3 orang yang istiqamah live, melihat live pada panggil hashtag Santapan Rohani. Tak apa tuan-tuan. Dah, mana-mana yang tak ada tu kita baik sangka mereka sibuk dengan kerja. Kita doakan juga Allah Ta'ala buka peluang kepada mereka untuk mendengar kemudian daripada ini. Liana, bagus. Liana Omar faham sikit-sikit je. Fazliana tak faham, tahniah.
Tadi Cik Gani ke? Yang ni Cik Gani ke rumah Cik Gani ni? Saya hanya baca makna. Pandai. Kak Zarina pandai. Ini Cik Gani ke atau isteri Cik Gani ni? Pandai dia. Dia baca makna terus. Bijak. Itulah lebih faham. Ustaz ada bagi doa lu tapi tak hafal lagi. Bagus saja Nuraini. Sekejap lagi saya pergi rumah. Dah. Tak faham makna. Makna takkan tak faham makna. Makna nak kena jentik hari Ahad ni. Dah. Yang beradalah Royal Marjan ni. Sepatutnya tak perlu dah timbul masalah ni. Tuan-tuan ada akses dengan saya kan untuk bertanya hari-hari. Okey. Saya bantu tuan-tuan dalam minit-minit terakhir. Tulis di ruangan komen. Nanti yang Arabnya saya bagi kemudian. Nanti ingat lepas program ni saya upload dalam Facebook dan dalam grup Nak Baki Solat, saya upload dalam IG juga. Dah. Tuan-tuan salin makna sekarang. Ya aman al-khaifin. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Dah. Betul 11 tadi saya ada post sebelum ni. Banyak kali saya post. Dah. Tapi tak apalah saya baik sangka. Kan tuan-tuan sibuk dengan dunia. Kan semua sibuk dengan dunia. Sampai tak hafal. Tak ada masa nak hafal. Hidup dah 50 tahun. Takkan tak ada masa sehari nak kita. Takkan kita beri peluang sehari untuk kita hafal. Dah hidup dah 50 tahun. Tulis. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Hamba tulis hamba sebut yang baru saja. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Kau amankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Saya sebut dengan perlahan. Wahai Tuhan, dah, yang mengamankan orang-orang yang takut. Jangan risau, tak sempat salin pun tak apa. Sebab live ini recorded. Sat lagi tuan-tuan boleh tengok balik, boleh scroll balik. Ya amanal khaifin, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Engkau amankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Yang kedua, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Sama saja. Dah, tu laju sikit tak apa. Engkau sejahterakan kami ya Allah. Perkataan yang kedua sejahtera. Engkau sejahterakan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Dua. Dah. Jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang anda sayang. Dah. Takkan sendiri je nak dapat value orang lain. Yang ketiga, ya amanal khaifin, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Najjina, kau lepaskan kami, kau pelihara kami, kau jaga kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Tanya hati kalian masing-masing. Saya pun tanya hati saya. Apa yang kita takut sekarang ni? Dah. Tadi ada orang WhatsApp saya, Ustaz, macam mana hari Ahad ni suami dia tak bagi. Tak apalah. Tak apa nak cerita ketakutan manusia sekarang. Dah. Dia duduk typing. Nak datang hari program hari Ahad ni. Tuan-tuan yang Kelang kata jauh, orang typing datang. Orang typing datang. Dan kita juga ada satu grup daripada Pahang tuan-tuan. Istiqamah datang. Hari tu yang Singapura tu pun hamba lambat maklum dia dah on the way dah. Dan kita dapat surat daripada kerajaan yang minta, bukan dia larang, dia kata mudah-mudahan dapat berhentikan sekejap lah sebab dalam keadaan waktu tu virus tu baru sampai. Jadi maknanya ya amanal khaifin, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut. Engkau jaga kami, engkau lepaskan kami, engkau pelihara kami daripada perkara yang kami takut. Dapat ke dapat ni? Bantu saya kalau dapat, tolong type dapat. Dah? Dan nanti saya nak tuan-tuan buat homework. Saya spot check tuan-tuan sebab saya nak orang yang bersungguh sahaja. Dan ingat, orang yang tak committed untuk berubah, lama-lama Allah Ta'ala akan tarik daripada grup ni. Tuhan akan tarik. Dan saya percaya benda ni. Dah? InsyaAllah Hana Said, insyaAllah masih lagi boleh join. Nak datang walk in pun tak apa. Dan saya, sebab last month dekat Johor, saya dah stop kan. This month pula, berbelah hati belah bagi. Walaupun Dr. Aizan dah stopkan program dia secara offline. Dan tapi waktu yang sama, saya masih lagi hati berbelah bagi. InsyaAllah saya cuba survey macam mana, tanya kawan-kawan dan sebagainya. Buat so far, percentage untuk meneruskan program pada hari Ahad ni, insyaAllah masih lagi ada. Sekejap saya nak semak daripada Rara Fifi Fufu. Okey, kau amankan kami ya Allah daripada perkara kami takut, kau sejahtera kami, kau jaga. Betul. Terima kasih Rara Fifi Fu. Rara Fifi Fu. Dah. Jadi maknanya tuan-tuan,
Saya minta hari ni tuan-tuan bantu saya dan bantu orang lain. Bantu fans tuan-tuan dalam grup tuan-tuan. Tuan-tuan tulis dalam tuan-tuan punya Facebook hari ni doa ni. Tulis doa ni. Melayu pun tak apa. Tak payah tulis Arab lah. Dah? Tulis Melayu pun tak apa. Ya Allah, wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Kau amankan kami ya Allah, Kau sejahterakan kami ya Allah, Engkau jaga dan lepaskan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Saya minta kerana Allah boleh bantu saya dan tuan-tuan bantu diri tuan-tuan. Inilah caranya. Allah, terima kasih kepada Ashura. Inilah caranya tuan-tuan untuk tuan-tuan mudah ingat. Kalau tuan-tuan nak scroll Facebook saya, tuan-tuan konten saya terlalu banyak. Takut tuan-tuan nak scroll tak jumpa. Sebab tu saya bantu, saya didik tuan-tuan. Tuan-tuan update lah Facebook tuan-tuan. Facebook tuan-tuan konten tak banyak mana pun. Jadi cuma bila Facebook tu ada, mudah nak. Semalam belajar apa? Kemarin belajar apa? Kemarin kan saya suruh tulis. Apa dia? Hashtag Santapan Rohani. Cuba ingat tak? Tak ingat, tengok balik. Hari ni bantu saya tuan-tuan dan bantu fan juga tuan-tuan. Tulis doa ni. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Kalau yang tak hafal bahasa Arab, nanti hamba post, tuan-tuan boleh copy paste. Save gambar tu. Saya minta post dalam Facebook tuan-tuan. InsyaAllah saya akan postkan yang Arabnya. Terima kasih Sri Lestari. Post dalam grup tuan-tuan. Itu bukan untuk saya. Faedahnya bagi fan yang tuan-tuan dah bina. Keluarga tuan-tuan. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, keamankan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau sejahterakan kami ya Allah daripada perkara yang kami takut. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, Engkau pelihara kami, Engkau jaga kami, Engkau jauhkan kami daripada perkara yang kami takut. Jelas? Okey, bila saya kata, saya ijazahkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan kata qabil tu. Boleh? Tuan-tuan kata qabil tu. Saya dapat daripada Pak Tih. Walaupun saya dah amal lama, tapi bila Pak Tih bagi ijazah, saya suka nak beri ijazah pada tuan-tuan walaupun ijazah secara umum di alam maya. Mudahan tuan-tuan amal tu pula ada sanadnya. Saya dapat daripada Pak Tih, Pondok Kerong, Kelantan. Dan saya baca, tuan-tuan ikut, InsyaAllah makna. Saya baca, tuan-tuan ikut, saya kata, saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan tulis dekat ruangan komen, qabil tu, atau sebut. Boleh? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Baik, dengan lafaz bismillah saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang sanad saya dapat daripada Pak Tih. Kata apa? Okey, Rara dah kata dah qabil tu. Terima kasih. Yang lain? Wallahu alam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini Allah Taala beri faham. Kalau tuan-tuan rasa nak faham lagi, nak lebih banyak lagi, saya jemput datang program Nak Baki Solat. Tuan-tuan, program tu satu program yang akan bantu tuan-tuan di mana aku nak bermula. Itu saja. Tuan-tuan kena faham di mana aku nak bermula. Dari situ baru tuan-tuan faham dasar. Jadi ma'assalamah wa liqa'. Kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.